What is that? They're drones! They're drones! Get the president in the water! How long after this last concussion did the migraine start? Pretty much right away. So we're going under. Dive deep. You need to be a lot more careful. Agent Banning is charged with the attempted murder of the President of the United States. You said it was from a car accident? Yeah. What line of work you in? Computer sales? A statewide manhunt is underway. Mike, You okay? what's going on? There's somebody else behind us. It wasn't me. I just want you to come home safe. I love you. You almost blew me up. You're welcome. You can't hide from us. Don't worry about finding me. I'll find you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Peterson Abid. Saya adalah ketua bagi kumpulan 3. Tajuk filem kami ialah Angel Has Fallen. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan rakan sekumpulan saya. Yang pertama ialah Siti Nur Ikrimah Sofia binti Nurul Hakimi. Yang kedua ialah Diana Adiba Najwa binti Marzuki, Diana Atia Najwa binti Marzuki serta Siti Nur Syafiqah binti Amran. Filem ini ditayangkan pada 22 Ogos 2019. Sinopsis bagi filem ini ialah mengisahkan 2 tahun selepas di London, Mike Benny kini mendapati dirinya berdepan dengan ancaman baru. Dia dalam pelarian dari agensi sendiri dan FBI selepas diperangkap untuk satu cubaan membunuh Presiden Amerika Syarikat. Bukan itu sahaja, dia juga membongkar ancaman baru pengganas yang mensasarkan Air Force One. Watak dan perwatakan dalam filem ini ialah Jerome Butler sebagai Mike Benny, Morgan Freeman sebagai Alan Turing iaitu Presiden USA. Seterusnya Danny Huston sebagai Wade Jennings, Nick Nelson sebagai Clay Benning. Di samping itu ialah Tim Black Nelson sebagai Martin James Gravy iaitu Vice President. Yang terakhir sekali ialah Les Reddick sebagai David Gentry iaitu Secret Service Director. Dominan kognitif. Dominan kognitif diasaskan dan diperkenalkan oleh Benjamin Bloom mencakupi kegiatan mental otak. Dominan kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir seperti menghafal, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Langkah 1. Pengetahuan mengenai pasti masalah. Yang pertama ialah kesehatannya terganggu kerana gegaran otak yang harus sering mengambil ubat tahan sakit. Yang kedua adalah Mike Benny difitnah dan dituduh berupaya melakukan pembunuhan kepada Presiden Amerika Syarikat. Di samping itu, keselamatan anak dan isterinya juga terancam dan membuat Mike harus bertemu dengan seseorang dari masa lalu. Seterusnya, langkah 2. Kefahaman memahami masalah. Permasalahan ini berlaku adalah berpunca apabila Mike Benny diperangkap oleh satu pihak yang mahukan dia jatuh daripada jawatannya yang sekarang dan mahukan hidupnya musnah. Seterusnya langkah 3. Aplikasi mengenal pasti penyelesaian alternatif. Yang pertama, Mike Benning perlu membuktikan kepada FBI bahawa dia tidak terlibat dalam serangan tersebut. Yang kedua, Presiden Alan Trump perlu meyakinkan pihak polis bahawa beliau sudah mengenali dengan Mike Benning yang telah menjadi pengawalnya. Dan yang ketiga, ejen FBI harus menyiasat dengan teliti terhadap kes Mike agar dapat dibebaskan dengan segera. Langkah 4. Analisis memilih penyelesaian terbaik. Serangan drone yang menyebabkan Presiden terlantar koma di hospital, manakala ejen yang lain mati terbunuh. Hanya Mike yang terselamat menyebabkan dia dituduh. Bahan bukti seperti DNA, Mike turut dijumpai pada van yang digunakan untuk mengawal drone. Mike berusaha membuktikan kepada FBI bahawa dia tidak terlibat dalam serangan tersebut. Langkah 5. Sintesis menyelesaikan prosedur penyelesaian masalah. Mike Benning harus mencari orang yang memerangkapnya yang telah menyebabkan dia tertuduh dan perkara ini menyebabkan Presiden tidak mempercayainya lagi. Ejen FBI yang bertanggungjawab dalam menyiasat kes ini harus mencari bukti yang kukuh untuk menyelamatkan Mike. Langkah yang terakhir ialah langkah 6 iaitu menilai penyelesaian. Mike Benning akan diancam lagi oleh orang yang memerangkapnya kerana dia cuba untuk membongkarkan siapa pesalah yang sebenar dalam kes ini. Seterusnya, ejen FBI juga mungkin akan diancam oleh pesalah yang sebenar kerana cuba mencari bukti yang sebenar agar kes ini dapat diselesaikan dengan adil.
Kesimpulannya, kita haruslah berani dalam menegakkan kebenaran untuk mempertahankan diri kita daripada dituduh, seperti Mike Banning yang berani untuk mencari pesalah yang sebenar yang telah memerangkapnya. Selain itu, Mike juga memiliki tenaga yang kuat walaupun dia memiliki penyakit yang serius. Dengan itu, sebagai manusia yang berkuasa ke atas sesuatu, haruslah bertindak secara nasional sebelum memutuskan sesuatu keputusan yang salah, supaya pihak terlibat tidak dijatuhkan hukuman yang tidak sepatutnya.